wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam muafakat Johor. Yang berhormat Tuan Haji Ismail bin Muhammad, Pemangku Ketua UMNO bahagian Paguh, merangkap Pengurusi Jawatankuasa Pertanian dan Industri Asas Tani Johor, dan juga merupakan Ahli Dewan Undangan Negeri bagi kawasan Bukit Serambang. Yang berbahagia Tan Sri Muhammad bin Haji Aziz, Timbalan Pengurusi Tetap UMNO Malaysia, juga merupakan Speaker Dewan Undangan Negeri Johor. Yang berbahagia Datuk Haji Bahrom bin Haji Muhammad, Wakil Badan Pengurusan UMNO Negeri Johor, selaku bahagian yang menyelaras Mesyuarat Perwakilan UMNO bahagian Paguh, daripada bahagian Lapis, Ketua UMNO bahagian Kijang dan Lapis, pegawai dan ahli-ahli jawatan kuasanya, Saudara Hasrin bin Hashim, Ketua Pergerakan Pemuda UMNO Johor, yang berbahagia Datuk Ketua Pergerakan Wanita bahagian Paguh, Saudara Ketua Pergerakan Pemuda bahagian Paguh, dan Ketua Pergerakan Puteri UMNO bahagian Paguh, dan juga perangkap Ketua Puteri UMNO Johor. Yang berbahagia, yang berhormat adik-adik Jawatankuasa Badan Pengurusan UMNO Negeri yang turut hadir bersama-sama dengan kita pada hari ini, pemimpin-pemimpin parti-parti komponen dalam Barisan Nasional Paguh, ketua-ketua cawangan, para perwakilan, dewan jemputan, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian. Pertamanya, setelah saya melahirkan rasa penuh kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana dengan limpah kurnia dan izinnya, maka pada pagi yang berbahagia ini saya dapat bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan-puan sempena dengan majlis perasmian Mesyuarat Perwakilan UMNO bahagian Paguh bagi tahun 2016. Saya amat berasa bersyukur kerana sebelum hadir ke majlis ini, ada yang mengatakan bahawa UMNO di Paguh ini dalam keadaan yang berpecah-pecah dan berpuak-puak, serta berhadapan dengan masalah di semua peringkat. Tetapi kehadiran saya pada pagi ini nyata saya dapat lihat sendiri bahawa itu tidak benar. Lebih-lebih lagi, pada pagi ini kita dapat melihat bagaimana perpaduan dan kesatuan pemimpin dan juga ahli-ahli UMNO dalam bahagian Paguh di bawah pemangku ketuanya Tuan Haji Ismail, yang berjaya untuk mengadakan mesyuarat perwakilan tuan-tuan dan puan-puan pada hari ini. Jadi saya ucapkan setinggi-tinggi tahniah atas kejayaan itu. Lebih lagi, penganjuran mesyuarat perwakilan ini telah didahului dengan mesyuarat perwakilan di peringkat sayap-sayap. Dan saya juga ingin ucapkan tahniah kerana saya gembira mesyuarat perwakilan di peringkat sayap-sayap telah dapat berjalan dengan lancar, jalan dengan baik, dengan penuh tertib bagaimana yang kita harapkan. Dan hari ini, kehadiran pada hari ini turut dihadiri
oleh rakan-rakan saya daripada Badan Perhubungan UMNO Negeri, daripada bahagian-bahagian yang mempunyai lapangan, kerana sebahagiannya juga pada hari ini sedang mengadakan mesyuarat agung masing-masing, dan semua ini adalah untuk meraihkan mesyuarat perwakilan tuan-tuan dan puan-puan untuk berkongsi semangat dan memberi sokongan kepada UMNO Pagoh, kepimpinan dan juga ahli-ahli. Jadi atas sebab itulah saya amat berterima kasih kepada UMNO bahagian Pagoh, kepada pemangku ketuanya, kepada barisan ahli-ahli jabatan kuasanya, dan kepada para perwakilan UMNO bahagian Pagoh kerana memberi penghormatan menjemput saya untuk hadir dalam majlis kita pada hari ini. Sesungguhnya kehadiran saya pada hari ini pertamanya adalah untuk saya nyatakan bahawa seperti kata pemangku ketua bahagian sebentar tadi, bahawa UMNO bahagian Pagoh tidak akan dibenarkan tinggal keseorangan dalam dia berhadapan dengan masalah dan cabaran negara. Lebih lagi kita dengar ucapan pada pemangku ketua bahagian, saya bukan sahaja menyokong pendirian yang telah diambil, tetapi gembira kerana UMNO bahagian mempunyai rancangan dan rangka pengisian program untuk menjaya dan juga mengukuhkan kedudukan bahagian. Lebih lagi dalam soal bahagian berangka untuk menyelesaikan berbagai masalah dan juga cabaran-cabaran yang dihadapi. Misalnya lebih lagi soal permintaan rumah mampu milik dan sebagainya. Dan sudah tentulah bagaimana di kawasan lain bahagian Pagoh ini juga berhadapan dengan banyak keperluan, permintaan, cabaran dan masalah. Dan saya beri jaminan kita akan terus beri perhatian kepada Pagoh. Kerajaan negeri akan terus bekerjasama dengan rapat dengan UMNO bahagian Pagoh melalui pemangku ketua bahagiannya Yang Berhormat Datuk Yang Berhormat Haji Ismail bin Muhammad. Dan itu juga lah soal permohonan peruntukan. Nasib baiklah ini antara bahagian terakhir sebelum bahagian saya sendiri, jadi bolehlah saya luluskan peruntukan sebanyak RM1 juta. Tuan-tuan dan puan-puan, saya hadir ke Pagoh pada hari ini bukanlah semata-mata untuk saya nyatakan bahawa kesediaan kerajaan negeri di bawah kepimpinan saya dan juga parti selaku saya mengisi hubungan untuk bekerjasama rapat dengan UMNO bahagian Pagoh, ataupun semata-mata saya hadir untuk meluluskan peruntukan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Tetapi saya hadir pada hari ini kerana saya merasa bertanggungjawab untuk hadir ke UMNO bahagian Pagoh. Saya tahu betapa terkesannya UMNO Pagoh susulan beberapa episod yang mendukacitakan, yang melibatkan pemimpin penting daripada bahagian Pagoh. Maka kerana itu saya perlu hadir sebagai Ketua Badan Perhubungan UMNO Negeri. Saya mesti tampil ke hadapan dan memikul tanggungjawab untuk menjelaskan pendirian UMNO Johor dalam isu yang melibatkan Ketua UMNO bahagian Pagoh. Tetapi sebelum saya pergi lebih jauh, biarlah saya nyatakan satu perkara
Betapa sejujurnya saya berasa begitu janggal sekali berkunjung ke Pakoh tanpa kehadiran dan melihat terlibat Tan Sri Mahyudin. Saya masih ingat setiap kali berhari raya, hari raya kedua, saya mesti sampai ke bangunan ini untuk bersama-sama berhari raya dengan Tan Sri Mahyudin dan juga ahli-ahli UMNO Pakoh. Kita tahu Pakoh ini terlalu sinonim dengan beliau. Saya secara pribadi menganggap Yang Berhormat Tan Sri sebagai rakan seperjuangan dan bekas ahli parti yang sangat berjasa. Berjasa pada UMNO, berjasa pada Pakoh dan Johor, berjasa pada agama dan juga negara. Beliau sudah lama mengabdikan dirinya untuk perjuangan agama dan bangsa melalui UMNO. Bukan sehari atau semalam dua, tetapi sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi tidak pelik kalau Tan Sri Mahyudin adalah seorang yang sangat dekat di hati, sangat dikasihi dan disanjungi oleh penduduk dan juga warga Pakoh. Dalam hal ini, UMNO Johor berpendirian bahawa apapun yang telah terjadi antara Tan Sri Mahyudin dengan UMNO, kita tidak akan sesekali melupakan jasa beliau selama ini. Kita pasti akan mengenangnya. Kita tidak akan melupakan sahabat. Kita akan terus mendoakan semua orang yang pernah berbuat baik dan berjasa kepada kita. Kerana inilah cara kita di Johor. Johor yang mengamalkan politik matang, politik berpendirian. Dan yang lebih penting, kita tidak akan sesekali membakar segala jambatan persaudaraan dan tali persahabatan antara kita hanya kerana khilaf politik ataupun kesilapan politik, hanya kerana perbezaan pandangan dan juga pendirian. Kita mesti terbuka dan menerima hakikat bahawa Tan Sri Mahyudin telah memilih jalan berlainan. Beliau memilih haluan sendiri, haluan yang lebih selesa dan sesuai dengan pendirian dan prinsip beliau. Dan kita pula memilih untuk setia dengan pendirian dan prinsip kita, setia dengan haluan dan kesatuan kita melalui UMNO, tanpa mengalah dan berputus asa dengan segala cabaran dan kesukaran yang terpaksa kita tempuhi. Bukan kerana kita ini pudar ataupun kita ini pemakan dedak, bukan kerana kita mendambakan kuasa, kedudukan ataupun pengaruh, bukan, tetapi kerana hidup berprinsip dan berpendirian itu adalah mulia. Dan prinsip kita ialah kita setia kepada UMNO. Harus kita berpijak di tanah dengan tegas, dengan tetap dan dengan berpendirian. Janganlah kita sesekali membincang rasmi kiambang
yang hidupnya hanya terapungkan di permukaan air, sekadar mengikut gelombang, akarnya tak cecah ke bumi, pucuknya jauh menggapai awan. Dan yang lebih penting, kita memilih pendirian ini bukan kerana suka-suka, tetapi kerana kita mempunyai sebab-sebab kita yang tersendiri, yang hanya kita tahu dan faham. Dan kita memilih dan berasaskan kepada beberapa sebab. Pertama, kerana UMNO ini adalah wadah yang kita sendiri bina, wadah yang meletakkan kita semua ini pada kedudukan sekarang, kedudukan terbaik dalam sejarah pembangunan bangsa Melayu, malah dalam sejarah perjalanan kita sebagai sebuah negara moden yang stabil. Wadah inilah yang memberi kita nikmat kemerdekaan. Wadah inilah yang memberikan makna kepada sebuah kebebasan dan juga harga diri. Wadah inilah yang membolehkan pelbagai dasar, pelbagai program, pelbagai insentif diperkenalkan untuk memajukan orang Melayu, membangunkan bangsa dan agama Islam kita. Jadi, mana mungkin kita sanggup meninggalkan wadah ini begitu sahaja, hanya kerana ada pergeseran, hanya kerana ada perbezaan. Kita ini bukan anak-anak kecil yang menyangka bahawa hidup ini hanyalah tentang kegembiraan dan perkara-perkara yang manis. Kita bukan anak-anak kecil yang melihat perbezaan itu sebagai permusuhan yang hakiki. Kita ini adalah generasi pewaris kepada sebuah wadah yang mengumpul kekuatan dan kesatuan orang-orang Melayu. Walau apapun perbezaannya, dan dia sehebat manapun ribut dan gelora politik yang melanda, wadah inilah yang selama ini menjadi pengikat untuk kita sama-sama bergerak dalam kerangka demokrasi dan membentuk Malaysia yang moden dan berkemajuan. Lalu, mana mungkin wadah UMNO ini boleh kita buang dan tinggalkan begitu sahaja. Kedua, seperti kata Yang Berhormat Pemangku Ketua Parlimen, pemimpin datang dan pergi, tetapi UMNO Johor insya-Allah akan kita pertahankan. Dalam politik, ia sudah menjadi lumrah bahawa akan ada sahaja pemimpin yang memilih untuk meninggalkan kita. Sudah resam, akan ada yang datang, akan ada yang pergi, akan ada yang meninggalkan, dan akan ada yang tewas. Namun yang pasti, semua pemimpin, semua ahli mesti sedar bahawa UMNO ini bukan milik peribadi. Ia juga bukan kisah tentang seseorang individu. Ia adalah institusi yang lebih besar dari mana-mana kehebatan seseorang pemimpin. Ia lebih gah dari pesona hebat seorang negarawan. Maka berlapang dadalah
bila ada pemimpin yang tidak lagi bersama kita. Bersabarlah. Tidak ada sesiapa yang kekal selama-lamanya. Ingat tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga wafat dan meninggalkan kita. Tetapi Islam itu tetap sampai kepada kita, menerangi nurani kita, memuliakan darjah keinsanan kita. Demikian juga lah dengan UMNO. Pengasasnya telah lama pergi. Ribuan pemimpin dan pendukung terhebatnya juga telah berpulang, meninggal atau tersingkir. Namun UMNO kekal sehingga kini, dari generasi ke generasi, zaman ke zaman, dengan membawa pencerahan, dengan menyeru kepada persaudaraan, dan dengan ideologinya yang murni untuk mencipta kebaikan kepada bangsa dan juga kepada agama. Ketiga, kalau kita selaku orang Melayu, ahli UMNO, tidak mempertahankan UMNO, siapa lagi yang akan melakukan perkara tersebut? Sejak kita merdeka sehinggalah hari ini, Malaysia sudah menyaksikan pelbagai kemajuan dan juga kejayaan. Dan kita sedar semua ini adalah hasil sumbangan besar dan perjuangan tulus para pendiri bangsa terdahulu. Namun kebanyakan kita hari ini hanya mampu mendengar sahaja tentang mereka, tentang perjuangan mereka, tentang cerita kerja keras mereka, serta doa mereka untuk bangsa dan tanah air ini. Kita tidak pernah bertemu dan tidak akan pernah dapat bersua wajah dengan mereka. Namun satu-satunya perkara yang masih ada yang menghubungkan kita dengan mereka, selain daripada tanah air yang merdeka dan makmur ini, adalah UMNO. UMNO adalah merupakan warisan dan peninggalan dari mereka untuk kita. Sebagai sebuah wadah politik Melayu moden yang bukan sekadar untuk ditatap dan dikenang-kenang, tetapi untuk terus diperjuangkan agar kekal, agar berkelangsungan, agar ia dapat terus berbakti kepada bangsa, agama dan tanah air ini. Maka kepada seluruh orang Melayu, hanya satu seruan dan peringatan dari saya, betapa kita punya tugas dan tanggungjawab untuk terus mempertahankan parti ini, kerana membela dan mendukung sebarang pergerakan yang membaiki watan dengan perjuangan agama itu sendiri bukanlah kutub yang terpisah. Dalam dunia yang semakin berubah, dalam persekitaran yang semakin global, sudah tidak ramai lagi yang mempunyai perasaan yang sentimental kepada UMNO. Janganlah kita lupa, pelita UMNO inilah yang selama ini menerangi kita. Dan hanya kerana nyalaan pelita ini semakin malam, janganlah kita mengambil jalan mudah untuk terus memadamkannya sahaja, terpadam dan dibiar menjadi sekadar perhiasan di dinding-dinding kutub hanah, atau ditatap ceritanya dalam cerita buku sejarah. Maka kalau kita ahli UMNO
juga mau terus menerus marahkan UMNO, mau meninggalkan UMNO, mau melupakan UMNO, maka siapa lagi yang akan tinggal untuk membela dan mempertahankan UMNO ini? Tuan-tuan dan puan-puan, satu ketika dahulu saya sendiri pernah hampir tersingkir dari UMNO. Saya pernah diberikan surat tunjuk sebab untuk menjawab kenapa tindakan disiplin tidak perlu diambil terhadap saya. Manakala ketua bahagian saya sendiri yang merupakan guru dan mentor politik saya, Tan Sri Syahril pula digantung sebagai ketua UMNO bahagian. Kami tidak tahu apa kesalahan kami pada waktu itu, tetapi kami setia dengan UMNO. Kami tidak pernah meninggalkan UMNO. Sebaliknya, kami membina semula keyakinan kepada UMNO dan bersungguh-sungguh mempertahankan keahlian kami dari dibuang daripada UMNO. Kerana kami amat yakin bahawa UMNO itu bukan masalah sebenar. Parti tidak bersalah, tetapi hanya orang-orang tertentu yang menjadi punca masalah. Dan segelintir orang-orang tertentu yang menjadi punca itu tidak seharusnya dianggap mewakili UMNO secara keseluruhannya. Tidak seharusnya menjadi sebab untuk kita pula yang meninggalkan UMNO. Jadi sebab itulah bila saya hadir pada hari ini, saya sangat mengerti perasaan tuan-tuan dan puan-puan. Ada yang masih bersedih, ada yang marah, ada yang juga sudah mula bergerak ke hadapan dan segera meninggalkan kemelut ini di belakang. Biar apa pun perasaan dan sentimen yang tuan-tuan dan puan-puan rasakan, kesemuanya adalah sesuatu yang kita hormati dan fahami. Akan tetapi, saya sekadar ingin menyatakan dengan jelas, kita harus mula menerima hakikat bahawa Tan Sri Muhyiddin telah pun memilih jalan yang lain. Sama ada kita bersetuju atau tidak dengan tindakan tersebut, UMNO ini janganlah sesekali kita korbankan. Nasihat saya, janganlah kita terbawa-bawa dengan perasaan dan sentimen kita. Risalah UMNO ini lebih besar dari pesona mana-mana pemimpin. Perjuangkanlah risalah UMNO ini. Tuan-tuan dan puan-puan, saya hadir hari ini pun kerana saya ingin menjadi penengah. Tugas saya ialah berusaha mencari jalan terbaik, jalan damai, jalan yang meredakan segala amarah di panggung ini. Dan saya ingin sekali mengajak semua yang hadir, marilah kita kembali kepada landasan yang telah kita sepakati dari dahulu, bahawa UMNO lah satu-satunya wadah yang mesti kita perjuang dan pertahankan, biar apapun perbalahan antara kita. Kerana UMNO yang lemah akan menyebabkan negara kita Malaysia lemah. UMNO yang kucak kacir akan menyebabkan negara tercicir. UMNO yang tercedera akan melumpuhkan perjalanan pembangunan tanah air kita.
Lebih-lebih lagi sekarang ini, saat negara berhadapan dengan begitu banyak sekali cabaran yang kompleks, besar dan juga luar biasa. Baik dari aspek politik kepada isu ekonomi, daripada aspek kesejahteraan sosial sehinggalah kepada krisis kepimpinan. Dalam keadaan sebegini, sudah pastilah negara kita Malaysia memerlukan pencerahan dan inspirasi politik yang mampu memimpin kita untuk mendepani semua cabaran-cabaran tersebut. Malaysia memerlukan kebangkitan nasional di mana seluruh negara berpadu, bersekutu sebagai sebuah bangsa mewujudkan kesejahteraan yang lebih baik untuk Malaysia. Dan ini hanya boleh berlaku melalui tindakan politik. Kerana hanya inspirasi politik sahaja yang akan mampu mencipta kebangkitan nasional untuk memacu kejayaan Malaysia yang lebih besar, lebih hebat dan lebih bersatu padu. Dan ia mesti datang dari UMNO yang lebih berpadu, UMNO yang lebih moden, UMNO yang lebih berkemajuan. Jadi, marilah kita gemeling segala kudrat yang kita ada untuk kembali bertaut, kembali berpadu bagi memastikan UMNO itu menjadi lebih berkemajuan, lebih berdaya saing, tidak berpecah belah. Dan UMNO yang sebegini dapat menjadi inspirasi kepada segala pencerahan yang Malaysia perlukan. Dan melalui inspirasi ini, Malaysia akan mampu menangani segala cabaran yang berdepan-depan. Tuan-tuan dan puan-puan, ramai sekali yang memberitahu saya bahawa UMNO ini sudah tersasar. Ramai yang putus harapan dengan UMNO. Ramai yang merasakan perjuangan UMNO sudah sangat jauh dari nadi sebenar ideologinya. Dan mereka berpandangan bahawa UMNO berada di persimpangan paling detail dalam hayat kewujudannya. Saya mendengar ini semua dengan berlapang dada. Saya juga mengakui banyak kebenaran dari ini semua. Tetapi sekadar mengungkapkan berkali-kali segala kelemahan ini tidak akan menyelesaikan masalah. Malah meninggalkan UMNO juga bukanlah alternatif yang akan menjernihkan keadaan. Lalu kita hanya ada satu pilihan, iaitu memulihkan kembali wibawa UMNO ini sedikit demi sedikit, setapak demi setapak. Kerana adalah sangat tidak bertanggungjawab untuk kita meninggalkan UMNO begitu sahaja setelah apa yang UMNO berikan kepada kita semua. Setelah kita menikmati segala kebaikan dari wadah ini. Kerana itulah di Johor ini jalan kita ialah jalan pengislahan. Kita ingin mencipta aliran baru dalam UMNO, kecergasan baru, citra baru, dan kita sedang giatkan pelbagai ikhtiar untuk mencapai matlamat tersebut. Kerana kita sangat yakin banyak lagi baik-baik yang baik dalam UMNO ini. Banyak lagi keunggulan yang tidak terlihat dan tertutur. Barangkali kerana kita terlalu sering
menggunakan watak dan pribadi beberapa pemimpin UMNO sahaja sebagai rujukan dan sandaran untuk kita menyimpulkan bahawa UMNO itu sudah tersasar. Pastinya hujah seperti itu sangat tidak mencukupi untuk menghukum UMNO secara keseluruhan. Kerana seperti yang saya nyatakan dari awal dan dalam banyak forum sebelum ini, UMNO itu lebih besar dari persona beberapa orang pemimpinnya. Kerana itulah UMNO Johor gigih dalam usaha pengislahan UMNO ini agar ia kembali didukung oleh bakat terbaik, kembali diuruskan dengan sistem termaju dan kembali memfokuskan kepada memberi khidmat dan dharma bakti paling luhur pada bangsa. Semoga dengan doa-doa mereka yang soleh, yang pernah dibantu oleh UMNO, yang mendapat kebaikan dari perjuangan UMNO, akan terjemalah keberkatan yang akan menyerlahkan sisi baik UMNO sebagai sebuah pergerakan siasat. Tuan-tuan dan puan-puan, sebelum saya mengakhiri ucapan ini, sekali lagi saya mengajak semua ahli UMNO untuk terus mendukung parti keramat UMNO kita pada hari ini. Mendukungnya dengan keberanian, dengan kebenaran, dengan prinsip. Bersedialah dalam UMNO tanpa takut untuk berkata benar. Bersedialah dalam UMNO dengan tidak mengorbankan prinsip kita. Bersedialah dalam UMNO dengan teguh pada pendirian. Ingatlah kata-kata almarhum Pramudia Ananta Tua, sastrawan ulung Indonesia betapa dalam hidup cuma ada satu yang kita punyai, iaitu keberanian. Kalau itu kita tidak punyai, apalah harga hidup ini. Jadi dengan kata-kata itu, dengan mendoakan mudah-mudahan ahli-ahli dan pemimpin UMNO Pago terus bersetia dengan UMNO, dan mendoakan mudah-mudahan segala yang baik dapat kita capai melalui perwakilan bahagian pada hari ini. Maka dengan melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan kecitanya merasmikan syarat perwakilan UMNO bahagian kami. Assalamualaikum